Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Petang tadi sahabat semua kita digemparkan oleh satu berita ya, apabila anak kepada pemimpin daripada Parti PAS atau Menteri Besar Perlis ditangkap kerana dikatakan ya didakwa membuat satu tuntutan palsu yang berjumlah sehingga RM600,000 sahabat-sahabat semua. Jadi ini perkara yang hangat ya diperkatakan oleh warga maya rakyat Malaysia ketika ini di mana-mana media sosial. Dan hari ini sahabat semua, saya ingin kongsikan respon dan juga tindak balas daripada Menteri Besar Perlis ataupun pemimpin daripada PAS ini apabila anaknya ditahan reman ya oleh pihak yang berkuasa, iaitu PRM. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, ini antara kenyataan MB Perlis maklum anaknya ditahan dan beliau berkata beliau akan menyerahkan sepenuhnya ya siasatan ini kepada pihak berkuasa. Jadi Menteri Besar Perlis Muhammad Sukri Ramli berkata beliau mengetahui berita mengenai penahanan anaknya oleh SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, dan menyerahkan ya segalanya kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan. Saya ada maklum berita daripada SPRM dan sesera budi bicara SPRM, katanya setakat ini sajalah. Jawabnya ringkas ketika ditemui pemberita selepas sesi sidang Dewan Undangan Negeri Perlis hari ini. Terdahulu SPRM menahan reman 6 orang termasuk anak lelaki seorang menteri besar, iaitu Menteri Besar Perlis ataupun pemimpin daripada Parti PAS ini, bagi membantu siasatan berhubung kes mengemukakan dokumen dan tuntutan palsu bernilai RM600,000 sejak 2 tahun yang lalu. Jadi maksudnya kalau sejak 2 tahun yang lalu perkara ini mungkin mereka sudah dapat menyakau beberapa ratus ribu sahabat-sahabat semua, barulah sekarang ini dihidu ya penipuan mereka. Mungkin itu yang berlaku. Selain anak Muhammad Sukri, turut ditahan 2 penjabat awam di pejabat menteri besar dan pejabat setiausaha kerajaan negeri, manakala selebihnya adalah kontraktor syarikat. Kesemua suspek yang berusia 26 ke 37 tahun itu ditahan oleh pihak SPRM antara pukul 7 hingga 8 pagi semalam Selasa di sekitar Perlis. Magistrate Ana Rohana Muhammad Nur membenarkan perintah reman terhadap kesemua suspek bermula hari ini hingga esok untuk membolehkan SPRM menjalankan siasatan ya bagi di bawah Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Itu antara perkara yang berlaku. Dan satu lagi respon terkini daripada Menteri Besar Perlis yang menarik juga untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat-sahabat semua, apabila Menteri Besar Perlis ini mengatakan bahawa beliau akan membuat penjelasan di Dewan Undangan Negeri Perlis pada hari esok. Kenapa perlu dijelaskan di dalam Dewan Negeri? Ini adalah berkaitan, tidak ada kaitan pun dengan perkara berkaitan dengan hal kerajaan negeri. Yang kaitannya kerana mereka menipu dan sebagainya. Itu dia. Jadi agak mengejutkan. Jadi katanya ya akan Ramli ini Sukri Ramli akan menjelaskan isu berkaitan penahanan anaknya oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah sesulan siasatan kes tuntutan palsu berjumlah RM600,000 itu. Esok katanya saya akan jawab di dalam Dewan Rakyat. Setakat itu sajalah komen saya katanya. Jadi sidang Dun Perlis bermula semalam melibatkan istiadat perasmian dan persidangan penggal kedua tanpa fokus kepada sebarang undang-undang khusus. Ya, jadi berlaku semalam penahanan kepada anak Sukri ini, sahabat-sahabat semua. Jadi antara komen yang dilakukannya, katanya dia akan mengulas, biarkan pihak SPRM, pihak berkuasa yang menjalankan tugas untuk melakukan siasatan. Itu antara kenyataan ya daripada pemimpin daripada Parti PAS ini dan juga memegang jawatan sebagai Menteri Besar di negeri Perlis. Apa komen anda sahabat semua? Jadi sebelum saya akhiri, menarik juga untuk saya kongsikan ya satu lagi kes ya membabitkan 5 penjawat awam terima suapan akhirnya direman oleh pihak berkuasa. Jadi mari kita baca sedikit kenyataan media ini. 5 penjawat awam direman Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana disyaki meminta dan menerima rasuah antara RM3,000 hingga RM15,000 sebagai balasan supaya tidak mengenakan pemotongan bayaran
tuntutan bulanan bagi kerja-kerja kontrak pembersihan yang dijalankan oleh sebuah syarikat pembersihan swasta di sekitar bandaraya ini. Menurut sumber, 4 suspek lelaki dan seorang perempuan berusia sekitar 30-an hingga 40-an telah ditahan semalam, kira-kira jam 3 petang ketika hadir bagi dirakamkan keterangan di pejabat ISPRM Selangor. Susulan penahanan itu, kesemua suspek telah dibawa ke Mahkamah Majistret Shah Alam Selangor pagi tadi dan perintah reman selama 3 hari bermula hari ini sehingga 26 April 2024 terhadap suspek yang telah dikeluarkan oleh Majistret Muhammad Syafiq Sulaiman. Siasatan awal mendapati kesemua suspek yang dipercaya melakukan kesalahan tersebut antara tahun 2018 hingga tahun 2020 dan wang rasuah yang diterima adalah secara pindahan ke akaun pribadi masing-masing. Wang berkenaan sebagai balasan tidak mengenakan pemotongan nice to correct ke atas sebuah syarikat pembersihan swasta bagi kerja-kerja pembersihan yang dilakukan di sekitar Shah Alam, katanya. Sementara itu, pengarah ISPRM Selangor, Datuk Alias Salim, ketika dihubungi, mengesahkannya penahanan terhadap suspek dan kes disiasat mengikut Seksyen 17 dalam kurungan E Akta ISPRM. Jadi itu antara satu lagi perkara yang agak menggempakkan kita sahabat semua, apabila penjawat awam ya ditahan reman dan juga karena dikatakan melibatkan diri, terlibat dalam unsur rasuah, ya itu antara perkara yang mengejutkan. Wanita hamil, 3 lelaki didakwa lakukan khianat guna api. Ada lagi macam-macam kes yang berlaku ya di dalam negara kita hari ini, sahabat-sahabat semua. Dikatakan lagi seorang wanita bersama 3 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Seksyen di sini atas pertuduhan melakukan khianat menggunakan api terhadap 4 peminjam wang daripada Along pada bulan lalu. Antara individu-individu ini, Veno Ciumeng 42 hamil 3 bulan bersama Abdul Halim Muhammad Nur 32, Nur Razman Hasan Asari 37 dan Liu Chun Kian 58 bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan ke atas mereka dibacakan di hadapan Hakim Datuk Cewan Zaidi Cewan Ibrahim. Mengikut kertas pertuduhan, Meng Yin dan Abdul Halim menghadapi 5 pertuduhan sementara Nur Razman Hasan menghadapi 4 pertuduhan dan Chun Kian 1 pertuduhan. Mereka didakwa melakukan khianat dengan maksud hendak menyebabkan kebinasaan terhadap kenderaan dan rumah 4 peminjam berusia antara 27 hingga 58 tahun. Perbuatan itu dilakukan di sekitar daerah Johor Bahru antara 10 Mac hingga 27 Mac yang lalu. Pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Keempat-empat individu itu didakwa mengikut Seksyen 436 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun atau denda jika sabit kesalahan. Ya, jadi pendakwaan itu dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Negeri Johor, Nurul Safika Syari. Sementara wanita berkenaan bersama Abdul Halim dan Nur Razman diwakili peguam Nur Zifarah Nurian, manakala Chun Kian diwakili peguam Andrian Lu Chian Chen. Itu antara perkara-perkara yang panas ya berlaku di dalam negara kita. Apatah lagi untuk perkara yang kedua tadi sahabat semua, berkaitan dengan anak kepada bukan bekas ya, masih lagi Menteri Besar Perlis, pemimpin daripada PAS, anak beliau direman dan juga ditahan. Jadi apa komen Anda sahabat-sahabat semua? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.